Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Tengah Malam. Berita Tengah Malam ini kami mulakan dengan perkembangan nahas pesawat komersial Sriwijaya Air. Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi mengesahkan pesawat berkenaan yang terputus hubungan terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas juga telah menemukan serpihan pesawat di perairan utara Jakarta. Bagaimanapun belum dapat disahkan sama ada ia adalah serpihan milik pesawat Sriwijaya Air tersebut. Menurut pihak keselamatan, antara serpihan yang ditemui itu adalah kabel, percakain jeans dan besi. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu dilaporkan membawa 62 penumpang termasuk kru serta 7 kanak-kanak dan 3 bayi. Terdahulu berdasarkan laporan televisyen tempatan, terdapat nelayan mendakwa terlihat pesawat terhempas. Malah mereka turut menemukan beberapa serpihan kecil terapung di perairan berkenaan. Pesawat Sriwijaya Air berlepas dari Jakarta 2.36 petang waktu Indonesia Barat menuju Pontianak. Kontak terakhir pesawat itu dengan menara kawalan adalah 4 minit kemudian, iaitu pada pukul 2.40 petang waktu Indonesia Timur. Pesawat itu dijadualkan tiba di Pontianak pukul 3.15 petang waktu Indonesia Timur atau 4.15 petang Indonesia Barat. Berdasarkan data Flight Radar 24, pesawat itu mencapai ketinggian hampir 11,000 kaki sebelum turun kepada 250 kaki yang kemudiannya terputus hubungan. Jurucakap Sriwijaya Air, Theodora Erika berkata pihaknya sedang mengumpulkan maklumat lanjut dengan segera sebelum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sementara itu, di lapangan terbang Pontianak, suasana panik dan sedih apabila kaum keluarga dan rakan mula memenuhi perkarangan kompleks. Nah, siapa tahu apa enggak, kita kan mencocokin namanya aja. Tahu-taunya namanya ada di situ. Namanya ada Pak, ada tercantum di sini Pak, namanya. Ada cek di atas. Udah cek di atas. Nah, namanya ada 2 orang suami istri memang. Situ. Tempoh perjalanan pesawat berkenaan sepatutnya adalah 90 minit menerusi Laut Jawa dan Kalimantan. Sriwijaya Air mempunyai 19 pesawat Boeing yang memberi perkhidmatan di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Pada 2018, 189 orang maut apabila pesawat jenis Boeing 737 MAX milik Lion Air terhempas di Laut Jawa selepas 12 minit berlepas dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Sumatera. Dalam pada itu, tiada rakyat Malaysia yang berada dalam pesawat Sriwijaya Air. Menurut kenyataan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, pihak kedutaan telah dimaklumkan tiada rakyat negara ini terbabit dalam nahas berkenaan. Pesawat komersial Sriwijaya Air terhempas di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Pelbagai agensi mencari dan menyelamat terlibat seperti Basarnas dan Tentera Indonesia yang sedang melakukan pencarian di perairan itu. Kita beralih ke perkembangan dalam negara. Kerajaan dijangka tidak akan melaksanakan perintah berkurung sepenuhnya seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Justeru Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menasihatkan agar rakyat tidak perlu melakukan pembelian barangan secara panik susulan pengumuman khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin ini. Beliau juga memberi jaminan bahawa barangan keperluan sentiasa mencukupi sepanjang negara menghadapi tempoh penularan COVID-19. Tak payah nak beli. Banyak yang viral tu semuanya fake, semuanya palsu. Kita ni kadang-kadang terlalu percaya kepada fake news. Itu menyebabkan kita panik dan membuat tindakan-tindakan yang tidak patut. Ya, tunggu dulu pengumuman daripada kerajaan. Kalau apa pun keputusan, kerajaan takkan terus on the spot. Kalau buat apa-apa pun, dia mesti ada beri ruang 2, 3, 4 hari dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu apa yang nak diumumkan nanti.
konon-kononnya total lockdown seperti PKP dulu. Saya percaya tak mungkin. Beliau bercakap kepada media selepas membuat tinjauan banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Krayong Berpahang. Kementerian Kesihatan mencadangkan prosedur operasi standard lebih ketat dilaksanakan susulan peningkatan kes COVID-19. Antara syur dikemukakan termasuk mengahadkan rentas daerah dan negeri. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba, KKM mendapati peningkatan mendadak kes kebelakangan ini membabitkan rentas daerah dan negeri. Pada kes yang didaftarkan, direkodkan 2,000, ada yang 3,000 lah yesterday. Sebelum ni 2,000 dan 1,000 kes. Kes porodik dengan kes bukan warga negara yang diuji melalui pengesanan yang kita telah wajibkan, dia hampir sama ya. Jadi 50% lah. Jadi kes porodik ni ialah kes yang saya masukkan kes dalam komuniti yang dijangkiti melalui rentas daerah, rentas negeri, dan juga berlaku bila ada gathering, bila ada perhimpunan. Orang ramai didapati tidak patuh sepenuhnya SOP ditetapkan, terutama sejak pembukaan semula sektor ekonomi. Justeru ia menyumbang kepada peningkatan kes di kawasan padat penduduk dengan pergerakan mudah termasuk di Ibu Negara, Selangor, Johor, Pulau Pinang dan Sabah. 5 kluster baharu dikesan hari ini melibatkan negeri Johor, Pulau Pinang, Sarawak, Melaka dan Terengganu dengan kes positif sebanyak 207. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan kluster mikro melibatkan daerah Johor Bahru, Kulai, Pontian dan Kota Tinggi di Johor hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Kluster Simphony Magazine pula melibatkan daerah Timur Laut dan seberang Perai Utara di Pulau Pinang hasil saringan individu bergejala. Kluster Pasai dikesan di daerah Sibu dan Mukah di Sarawak hasil saringan rentas negeri. 38 daripada 73 individu disaring daripada kluster ini dikesan positif. Manakala kluster teknologi Kesidang melibatkan daerah Melaka Tengah di Melaka hasil saringan individu bergejala. Kluster kelima, kluster Palut, melibatkan daerah Dungun di Terengganu juga dikesan hasil saringan individu bergejala. Sementara itu, 6 kluster di Isytihar tamat menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 325 kluster. Sementara itu, 2,451 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 133,559 kes. Semua negeri merekodkan kes baharu dengan Selangor paling tinggi 564 kes, diikuti Sabah 409. Kes sembuh pula 1,401 kes, manakala 5 lagi kematian dilaporkan. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kementerian Pendidikan akan memperincikan isu berkaitan pembukaan semula sekolah dan institusi di bawah KPM sejurus selepas pengumuman khas Perdana Menteri mengenai tindakan lanjut untuk membendung penularan COVID-19 Isnin ini. Menterinya Dr. Razzie Jidin enggan mengesahkan sama ada sekolah tetap dibuka pada 20 Januari ini atau ditangguhkan susulan peningkatan jumlah kes COVID-19. Beliau menegaskan komitmen kementerian ketika ini adalah memastikan pelajar dapat kembali semula ke sekolah. Bagaimanapun ia bergantung kepada situasi semasa COVID-19. Perlu diingat bahawa dalam konteks menguruskan krisis, ianya perlu dilihat secara menyeluruh.
Maknanya sebarang perancangan mana-mana pihak perlu dilihat dalam gambaran ataupun kerangka yang lebih besar. Maka pengumuman Perdana Menteri itu akan memberi satu kerangka yang besar dan kami akan perjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan persekolahan selepas pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dr. Razi berkata beliau mendengar dan mengambil kira semua pandangan pelbagai pihak berhubung pembukaan sekolah. Bagaimanapun, semua pandangan itu perlu diselarikan dengan data dan maklumat yang ada sebelum sebarang tindakan diambil kerajaan. Beliau menyatakannya pada program Back to School di Ibu Negara. Seramai 250 pelajar sekolah rendah menerima sumbangan persekolahan daripada Perikatan Nasional Setiawangsa. 372 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kesemuanya di kompaun. Kesalahan utama ialah aktiviti pusat hiburan sebanyak 105 kes. Kesalahan lain, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 95 kes, tidak memakai pelitup muka 93 kes, gagal mematuhi arahan penjarakan dan fizikal 76 kes. Operasi Benteng pula berjaya menahan 26 pendatang asing tanpa izin parti serta merampas 9 buah kenderaan darat. Sebanyak 113 sekatan jalan raya SJR dilaksanakan semalam di bawah operasi berkenaan. Perkembangan banjir. Berdasarkan portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat pukul 11 malam berlaku sedikit penurunan penduduk terjejas iaitu 40,484 orang. Mereka ditempatkan di 368 pusat pemindahan sementara. Kita ikuti statistik penduduk terjejas mengikut negeri dan daerah. Sepasang suami isteri bersama abang mereka berdepan detik cemas apabila kenderaan pacuan 4 roda dinaiki dihanyutkan arus deras. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 pagi di kilometer 15 Jalan Cukai Air Putih dekat Plaza Tol Cukai Kemaman itu, 3 mangsa berkenaan dikatakan terperangkap lebih 30 minit di atas bumbung kenderaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan ketika dihubungi berkata, polis menerima panggilan kecemasan mengenai kes berkenaan dan terus memaklumkannya kepada pihak bomba. Kenderaan pacuan 4 roda itu dikatakan meredah air banjir walaupun jalan ditutup kepada semua kenderaan. Tindakan itu menyebabkan kereta mangsa telah dihanyutkan arus deras sedalam lebih 3 meter dan ditenggelami air hingga paras bumbung. Ketiga-tiga mereka yang berusia antara 20 hingga 40 tahun berjaya diselamatkan pasukan penyelamat 15 minit kemudian dengan menggunakan 2 buah bot. Kesemua mangsa dikatakan sedang dalam perjalanan dari Kuantan untuk pulang membersih rumah mereka yang terjejas banjir di Kampung Mak Cili, Kemaman.
paras air Sungai Kelantan yang naik mendadak sejak 3 hari lalu menyebabkan beberapa kawasan rendah di Kota Baru turut dinaiki air. Kampung Teluk Kandis Salo turut menerima tempias apabila kawasan laluan utama mereka untuk keluar dari perkampungan itu dipenuhi air sungai menyebabkan mereka terkepung. Antara yang terlibat ialah 7 keluarga kaum Tionghoa membabitkan 25 orang selain 5 lagi keluarga Melayu yang berada di kampung berkenaan. Situasi ini menyebabkan mereka tidak dapat keluar ke bandar untuk melakukan urusan harian selain membeli keperluan makanan dalam tempoh tersebut. Bertindak atas maklumat tersebut, Angkatan Pertahanan Awam APM bersama-sama penggawa dan penghulu kawasan segera menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Banjir ni dalam 3 hari dah lah. 2-3 hari lah. 2-3 hari. Lepas tu... Bulan ni ada siapa mari atas bakal ada? Ada dah. Wakil rakyat deh. Inilah kawasan ni lah. Yang bermaaf YB mari dah lah. Terima kasihlah kepada APM kerana penggawa, lepas tu Tengulu Raya kerana mari memberi bantuan dah. Wakil kaum Dosalo lah. Ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak kerajaan, seterusnya kepada APM, penggawa, penghulu yang datang memberi bantuan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir. Sementara itu, menurut Pegawai Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi APM Kelantan, Kapten Muhammad Hanif Omar, tugas mengagih bantuan kepada penduduk terkepung ini agak mencabar memandangkan bentuk muka bumi kawasan ini yang rendah dan berbukit. Cabarannya sangat tinggi di mana kita menggunakan laluan yang agak sempit, di mana kita guna laluan jalan raya yang ditenggelami air, terdapat wayar-wayar elektrik yang rendah lah sebab air dah naik tinggi, dan juga pokok-pokok dan juga sampah-sampah yang hanyut juga lah. Turut serta dalam misi kemanusiaan ini ialah Penggawa Daerah Salo, Nik Muhammad Kushairi, Nik Muhammad Kamil. Menurut beliau, jumlah keseluruhan penduduk di Kampung Teluk Kandis ini ialah 9,323 orang, membabitkan 888 keluarga. Daripada jumlah tersebut, 98 daripadanya adalah kaum Tionghoa. Pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir diminta berhubung dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di kawasan terjejas terlebih dahulu. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia bagi memastikan setiap bantuan dapat diagihkan dan diselaraskan dengan lebih sistematik. Tegasnya lagi, perkara itu penting bagi mengelakkan berlaku penularan COVID-19 di kawasan bencana yang mungkin dibawa oleh individu yang datang dari kawasan zon merah COVID-19. Saya sangat berterima kasih dan mengalu-alukan kerjasama dan sumbangan daripada NGO. Cuma kita nak ada penyelaras, diselaraskan oleh pusat bencana supaya dapat diagihkan dengan betul. Lagipun kita juga nak tengah tempat ada, takut tidak ada, untuk kita rekodkan siapa yang datang supaya status dia orang tu kita ketahui. In case ada berlaku sesuatu yang tidak diingini, kita dapat kesan daripada kontak rapat dan sebagainya untuk kita dapat tahu siapa yang datang. Kalau ada apa-apa yang berlaku selepas mereka balik, kalau tiba-tiba ada di tempat yang dia pergi tu, katakanlah, na'udzubillah lah, katakan ada positif COVID, pokoknya kita boleh hubungi dia untuk beritahu dia you have to go to hospital. Bila bercakap kepada media selepas membuat tinjauan penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Krayong, Bera, Pahang.
Sementara itu, dengan kerjasama Melaka Youth Development Corporation MYDC dan beberapa syarikat swasta, RM25,000 diperuntukkan bagi misi membantu penduduk terjejas banjir di Johor. Exco NGO Belia dan Sukan Negeri Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin berkata, misi bantuan yang disertai seramai hampir 60 sukarelawan itu akan bergerak ke Johor pada Isnin ini. Bantuan yang akan dihulurkan berbentuk barangan keperluan asas serta kewangan selain membantu membersihkan kediaman penduduk yang terjejas. Saya dah hubungi kerajaan negeri Johor melalui pemimpin-pemimpin di sana. Mereka memaklumkan bahawa makanan sudah pun orang kata mencukupi, dibantu oleh kerajaan negeri Johor maupun kerajaan persekutuan. Tetapi yang lebih diperlukan sekarang ini adalah sukarelawan, tenaga yang untuk membantu mereka membersihkan lumpur di rumah dan juga orang kata supaya rumah berada pada keadaan sedia kala. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan persekolahan 2021 Dun Paya Rumput di Kerubung. Tenaga Nasional Berhad TNB rugi jutaan ringgit apabila banyak pencawang miliknya rosak akibat banjir. Jumlah kerugian bagaimanapun dianggar tidak setinggi seperti dialami ketika banjir besar pada 2014. Pengerusi TNB, Datuk Seri Mazir Khalid berkata pihaknya sedang membuat pengiraan bagi mengenal pasti jumlah kerugian sebenar. InsyaAllah dalam seminggu lagi kot, bila dah surut sikit kita akan kira. Tapi kita repair terus. Sebab kita tak nak bagi masyarakat tak ada bekalan elektrik. Kalau dapat selesaikan terus repair. Kalau tak repair, kena bawa genset. Masukkan genset untuk dapatkan bekalan elektrik. Betul. Jumlah kerugian tidak sebanyak ketika banjir 2014 kerana pencawang yang dibina semula pada tahun tersebut lebih kukuh dan dibina di kawasan lebih tinggi. Datuk Seri Mazir ditemui selepas menyampaikan sumbangan peralatan sekolah di Kuala Nerang. Cubaan keluar 23 pendatang asing tanpa izin parti ke Indonesia digagalkan Brigade ke-7 Infanteri Malaysia di pantai Sungai Rengit, Kota Tinggi Johor. Turut dipatahkan cubaan menyeludup 660 ekor burung murai yang dianggarkan bernilai RM363,000. Markas Divisyen Ketiga menerusi satu kenyataan berkata tangkapan melibatkan 21 lelaki dan 2 wanita berusia 23 hingga 52 tahun. Pihaknya mengesan kehadiran bot yang sedang berlega di pantai pukul 12.50 tengah malam sebelum membuat kepungan dan menahan semua parti yang sedang menunggu bot. Operasi kemudiannya mengesan sebuah bot pancung sedang memindahkan barangan ke dalam bot itu. Hasil pemeriksaan menemui 66 bakul berisi 660 ekor burung murai. Kesemua parti dibawa menjalani saringan COVID-19 dan burung murai itu diserahkan kepada perkhidmatan.
Berita sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memutuskan untuk menjual aset Akademi Badminton Malaysia ABM di Taman Maluri Ceras yang dianggarkan bernilai RM52 juta. Jelas Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria, penjualan aset ini adalah bagi menumpukan operasi ABM di Bukit Kiara selain persediaan untuk bergerak secara bebas tanpa suntikan dana daripada kerajaan bermula tahun 2022. Keputusan untuk menjual aset berkenaan diputuskan pada Mesyuarat Agung Tahunan AGM di ABM Bukit Kiara yang dipersetujui sebulat suara oleh perwakilan yang hadir. As you know, the Taman Maluri land since early 1990s not only housed the school but also our academy. But now since the academy has been moved, we have a new state-of-the-art academy in Bukit Kiara. Therefore, the members think that we are not into running of schools. That's not our core competency or our business. But our business is to develop badminton in Malaysia. Therefore, we should focus on the running of this ABM and build more academies in Malaysia. Tambah Tan Sri Muhammad Norzah, yayasan berkenaan juga berfungsi untuk menubuhkan lebih banyak akademi seperti ABM, mewujudkan beasiswa untuk pemain berbakat dan memastikan kebajikan pemain-pemain BAM. Persaraan Ratu Tenpin Bowling Negara Shalin Zulkifli merupakan satu kehilangan besar buat skuad bowling negara. Rakan sepasukan menganggap pemain itu mempunyai aura luar biasa dan sentiasa memberi sokongan moral kepada pemain lain. Atlet bowling negara Esther Chiah menyatakan persahabatan istimewa bersama Shalin terbentuk apabila sama-sama mengejar misi untuk membawa kejayaan buat Malaysia sejak pertengahan tahun 2000. I would like to thank Shalin for all the sacrifices that she has done in order to compete for the country for the past 28 years. Thank you for taking me under your wings when I was new in the team and always encouraging me to be the best that I could be. Seorang lagi atlet bowling wanita, Siti Safiah Amirah Abdul Rahman berkata, atlet berusia 42 tahun itu mempunyai aura luar biasa dan sentiasa memberi sokongan moral kepada rakan sepasukan ketika beraksi dalam sesuatu kejohanan. She's a true legend and everyone looks up to her. So I hope that she can help us, she can help bowling grow in the future. Also, I hope she can finally have more time with her family this time when she retire. Shalin yang mencipta kerjaya cemerlang dengan mengumpul 74 pingat sepanjang 28 tahun pembabitannya di peringkat antarabangsa menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Ketua Jurulatih Kebangsaan Holloway Chiah selalu. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Teruskan amalan mengimbas MySejahtera di lokasi atau premis yang anda kunjungi. Saya Delila Kadir, selamat beristirahat dan Assalamualaikum.